مرتضى حميم مصطفى ياسين أولى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله سفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد الرسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita dah bicarakan tentang kesudahan orang yang zalim. Hari ini kita cuti saat tajuk itu karena kita nak baca tentang doa rakyat untuk pemimpin yang kita cerita beberapa ketika dulu, mungkin seminggu dua lepas. Kenyataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tapi sebelum kita cerita itu, nak pesan esok hari Tasu'a, iaitu 9 Muharram.
lusa hari Ashura 10 Muharram. Jadi kalau kita nak ambil yang paling baik, kita puasa esok, lusa dengan tulat 9, 10, 11 Muharram, 3 hari berturut-turut. Kalau kita tak mau 3 hari berturut-turut, kita puasa pilihan kedua 2 hari, iaitu esok dengan lusa atau lusa dengan tulat, 9 dengan 10 sahaja atau 10 dengan 11. Itu pilihan kedua, 2 hari. Tak mau 2 hari, sehari, iaitu hari Khamis, lusa 10 Muharram, hari Ashura. Kelebihan orang yang puasa hari Ashura, diampunkan dosa selama 1 tahun. Kelebihan hari Arafah bulan lepas 2 tahun, hari Ashura setahun. Jadi kalau kita rasa kita kuat, kita nak yang paling baik, kita puasa esok, lusa 9, 10 dan 11. Tak mau 3 hari, pilih 2 hari, sama ada 9, 10 atau 10, 11. Tak mau 2 hari, sehari, iaitu 10 saja, iaitu pada hari Khamis, iaitu lusa. Jadi saya peringat, kuat ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan nak buat 3 hari, maka esoklah kita mula puasa. Baik. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, satu hadis riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala daripada Humaid Al-A'raj rahimahullah, ia berkata, man qara'a al-Qur'ana summa da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Siapa yang baca Quran sampai khatam, kemudian dia baca doa lepas khatam Quran, Allah jadikan 4,000 malaikat mengaminkan doa dia. Di dalam kitab ini disebutkan wayam bari an yulih hafid doa. Sepatutnya orang yang dikurniakan peluang nak dapat doa mustajab, sepatutnya orang yang boleh baca macam khatam Quran itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ilhah mana mendesak atau mengulang. Wa an yad'u bil umuril muhimmah, dan berdoa dengan perkara-perkara penting. Wa an yuksira min dhalika fi salahil muslimin, dan dia memperbanyakkan mendoakan agar dikurniakan kebaikan kepada umat Islam. Wa salahi sultanihim, dan kebaikan sultan-sultan mereka. Wa salahi wulati umurihim, dan kebaikan pemimpin-pemimpin yang memimpin urusan mereka. Jadi doa kepada seluruh muslimin muslimat satu, doa kepada yang di-Pertuan Agong, sultan-sultan negeri, doa kepada Perdana Menteri, menteri-menteri besar, doa kepada pemangku-pemangku raja, doa kepada sultan yang kedua, doa kepada pemimpin-pemimpin kepada urusan umat Islam yang ketiga. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan bahawa Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah, kana idza khatama al-Qur'ana aktsara min du'aihi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apabila dia khatam Quran, dia memperbanyakkan doa kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan telah berkata sedemikian juga selain beliau. Fayukhtaru lid-da'i ad-da'awatul jami'ah, maka dipilih kepada orang yang doa itu, hendaklah dia baca doa-doa yang lengkap merangkumi ramai orang. Yang lengkah tapi merangkumi, lengkah dan padat. Kaqaulihi, seperti kata dia, Allahumma aslih qulubana, ya Allah perbaikilah hati-hati kami.
wa azil uyubana, dan hilangkanlah keaiban-keaiban kami, hilangkanlah keburukan-keburukan, kecacatan, kekurangan kami. Aib ni benda tak elok, sifat-sifat buruk buang jauh-jauh. Wa tawallana bil husna, dan pimpin kami dengan pimpinan yang terbaik, bimbing kami dengan bimbingan yang paling baik. Wa zayyinna bit taqwa, dan hiaskan kami dengan ketakwaan. Wajma' lana khairal akhirati wal ula, dan himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, dan kurniakan kepada kami ketaatan kepada Engkau selama Engkau menghidupkan kami. Selagi hidup, isi hidup kami dengan jadikan kami orang yang taat kepada Engkau. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan kami untuk kebaikan dan jauhkan kami benda yang buruk, benda yang susah, benda yang buruk. Wa a'izna min syururi anfusina. Sekali kita tengok doa kepada pemimpin yang disebut oleh Imam Nawawi sini. وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. Ini minta lindung daripada keburukan diri, keburukan amal, daripada siksa neraka, siksa kubur, fitnah ketika hidup dan mati, fitnah Masih Ad-Dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Doa ini dalam Sahih Muslim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, pemeliharaan diri, kehormatan diri terpelihara ataupun penyucian diri daripada dosa dan kekayaan. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusana wa ahlina wa ahbabana وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليه من أمور الآخرة والدنيا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menyerahkan kepada Engkau agama kami, tubuh badan kami, penutup amalan kami, diri kami, keluarga kami, kekasih orang yang kami kasih, dan seluruh muslimin, dan semua yang Engkau berikan nikmat kepada kami dan kepada mereka daripada perkara akhirat dan dunia. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wajma' bainana wa baina ahbabina fi dari karamatika bi fadlika wa rahmatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau kemaafan dan kesejahteraan pada dunia, pada agama, dunia dan akhirat. Dan himpunkan antara kami dan antara orang-orang yang kami kasih di negeri kemuliaan-Mu, yakni dalam syurga, dengan berkat limpah kurnia dan rahmat-Mu. Kemudian Imam Nawawi sambung lagi. Allahumma aslih wulatal muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kepada umat Islam. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang baik-baik, yang korang tolong perbaik, yang tak betul tolong bagi petunjuk jadi jalan betul. Perbaik orang-orang yang memimpin umat Islam. Wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum, dan berikan taufik kepada mereka agar mereka berlaku adil terhadap seluruh rakyat mereka. Wal ihsani ilaihim, dan berikan taufik kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka agar mereka berbuat baik kepada seluruh rakyat. Wasyafaqati alaihim, dan bersifat belas kasihan kepada mereka, kepada rakyat. Warifqi bihim, berlemah lembut terhadap rakyat. Wali'tina'i bimasalihim, dan mengambil berat, prihatin terhadap kebaikan-kebaikan kemaslahatan rakyat.
wa habbibhum ila ar-ra'iyah, jadikan rakyat suka kepada pemimpin itu. Wa habbibir ra'iyata ilaihim wa habbibhum ila ar-ra'iyah, jadikan rakyat kasih kepada mereka. Wa habbibir ra'iyata ilaihim, jadikan mereka kasih kepada rakyat. Pemimpin yang belas kasihan dan kasih kepada rakyat, dan rakyat mendoakan kebaikan kepada pemimpin itu. Nak dapat semua tak boleh, tapi sebahagian besar rakyat suka kepada pemimpin itu, dan pemimpin itu pula diri dia dan melantik menteri-menteri dia yang rakyat sebahagian besar suka kepada mereka. Wali'attina wa waffiqhum li siratikal mustaqim, dan berikan taufik kepada mereka agar mereka berjalan di atas jalanmu yang lurus, agar mereka dapat menghayati Islam dan membawa rakyat kepada kejayaan dunia akhirat, dapat redha Allah di akhirat, bukan dekat dunia saja. Berikan taufik, berikan petunjuk kepada mereka agar mereka berada di dalam jalanmu yang lurus. Wal amali bi wadhaifi dinikal qawim, dan dapat beramal dengan tugas-tugas, dengan tanggungjawab yang ditetapkan oleh agamamu yang lurus. Allahumma altuf bi 'abdika sultanina, ya Allah, berlemah lembutlah terhadap sultan kami. Ini doa kat yang di-Pertuan Agong, kalau negara, kalau negeri, sultan. Wa waffiqhu li masalihil akhirati wad dunya, dan berikan taufik kepadanya, berikan petunjuk, bimbingan kepada dia agar dia dapat membawa kebaikan-kebaikan di akhirat dan di dunia. Sebut akhirat dulu baru dunia. Kebaikan bukan dekat dunia, tapi akhirat dengan dunia, dua-dua sekali. Wa habbibhu ila ar-ra'iyah, jadikan ia rakyat kasih ke dia. Wa habbibir ra'iyata ilaih, dan jadikan ia kasih kepada rakyat. Rakyat suka kat dia, belakang dia rajin doa kat dia, bukan dekat doa masa sembahyang Jumaat ni. Kita sembahyang Jumaat, Allah doa kat sultan, kita amin. Luar sembahyang Jumaat pun doa juga, dan dia juga kasih kepada rakyat. Ini Imam Nawawi sebut, kalau kita diberi peluang dapat doa yang mustajab seperti lepas khatam Quran, kita doa kat diri kita, kat orang kita kasih, muslim-muslimat, doa juga kepada pemimpin, sama ada yang di-Pertuan Agong, sama ada sultan, dulu Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong serta Permaisuri Agong, dulu Yang Maha Mulia Sultan negeri-negeri, Yang Amat Muhammad Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, doa semua masuk dalam tu, supaya dia dapat petunjuk, dia bawa kebaikan pada diri dia, bawa kebaikan kepada kita sebagai rakyat. Setengah orang dia tak fikir tentang doa, dia kutuk lah. Yang dia tahu kutuk, dia tak tahu kalau dia aduk tempat tu belum tentu boleh jadi, tak kena kaya lebih teruk daripada aduk ada. Macam orang main bola tengah padang, kita jadi penonton, kita kutuk pemain penyerang, cuba kita naik main bola, tak kena kaya kita teruk pada kita kritik. Penonton duk tengok bola cakap lebih pandai lagi, tapi pasal dia tak main, dia tengok. Cuba hantar dia naik main nak, dia kata apa penyerang ni tak pandai, cuba jadi penyerang, goalkeeper ni tak cekam, hantar dia jadi goalkeeper. Kita kata belum tentu kita boleh buat. Maka kita jadi orang bawah, kita doa kat kita doa kepada mereka. Ni contoh Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Lepas tu apa lagi dia kata? Wa yaqulu fi baqi ad-da'awat al-madhkurah fi jumlatil ulah,
Dan dia berkata pada doa yang berbaki pada kumpulan pemimpin-pemimpin. Allahumma ahmi nafsahu wa biladah. Ya Allah, jaga dirinya dan jaga negerinya, jaga negaranya. Wa suntuba'ahu, dan jaga pengikutnya. Dalam syarah, dalam tahqiq dia kata, Allahumma aslihhu wa waffiqhu lil adli fi ra'ayahu wal ihsan. Oh, yang terbaca dah tadi. Ay atba'ihi, dan jaga pengikut-pengikutnya, wa ajnadahu, dan tentera-tenteranya, wansurhu ala a'da'iddin wa sa'iril mukhalifin, dan berikan pertolongan kepadanya dalam menghadapi musuh-musuh agama dan seluruh orang yang menentangnya. Kalau dia duduk dalam jalan baik, tolong dia dalam membawa kebaikan. Kalau dia tak betul, perbetul dia. Ini di antara isi kandungan doa yang disarankan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian dibaca apa lagi? Wa waffiqhu li izalatil munkarat, dan berikan taufik kepada dia untuk menghilangkan segala kemungkaran. Wa izharil mahasin, dan menzahirkan segala kebaikan. Wa anwa'il khairat, dan segala jenis kebaikan. Allahumma zidil islama bisababihi zuhuran zahira. Ya Allah, tambahkan akan Islam dengan sebab dia kemunculan yang nyata. Dengan sebab dia memimpin, bagi petunjuk kepada supaya dia boleh meninggikan Islam. Wa a'izzahu wa ra'iyyatahu i'zazan bahira, dan muliakan dia serta muliakan rakyat yang dia pimpin dengan kemuliaan yang luar biasa. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Lepas tu dia sambung lagi. Ya Allah, perbaikilah segala urusan, segala keadaan umat Islam. Doa untuk orang Islam semua. Di negeri dia, di negara dia, di seluruh dunia. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan-keadaan umat Islam seluruhnya. Wa arkhis as'arahum, dan murahkan harga-harga barang di kalangan mereka. Bila negeri itu negeri yang ditadbir dengan kebaikan, tidak ada rasuah, tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman, mudah-mudahan Allah murah rezeki, jadi barang murah. Turun harga barang. Arkhis as'arahum, murahkan harga-harga barang yang dijual dalam negara mereka. Beli ikan murah, beli pasir murah, beli semen murah, beli baju murah. Walaupun kita doa kadang-kadang tak murah, dia naik mahal pula lah. Minggu lepas beli harga lain, minggu ni harga lain, kau naik. Tapi doa tu bila kita baca, sekurang-kurangnya kita dapat pahala, dan kita telah mendoakan di belakang orang Islam doa yang mustajab. Kerana hadis kata doa bi zahril ghaib itu mustajab. Doa di belakang orang yang kita doakan tanpa pengetahuan dia itu mustajab. Mudah-mudahan kita dapat murah rezeki sebab kita doa Allah murahkan barang, turun harga barang seluruh dunia kepada umat Islam. Wa aminhum fi awtanihim, dan kurniakan keamanan kepada mereka di negara mereka. Jangan bagi perang, jangan bagi berkelahi, jangan bagi demonstrasi kerap. Berikan keamanan daripada penyakit, turunkan kes, mudah-mudahan sampai habis. Ni doa minta keamanan. Kita pula dari Kedah orang bagi nama Darul Aman, negeri yang aman. Orang tua dulu bagi nama bagus, pilih nama yang tafaul, optimis, ambil sebenar baik, mudah-mudahan tak berlaku
benda-benda yang tidak diingini seperti pertumpahan darah dan sebagainya. Beza dengan negara-negara timur, kadang-kadang ni tengah duk perang pada. Kita minta Allah kurniakan keamanan kepada umat Islam seluruh dunia. Wa aminhum fi awtanihim, dan kurniakan keamanan kepada mereka di tanah air masing-masing. Waqdi duyunahum, dan tunaikan hutang-hutang mereka. Bagi mereka murah rezeki, boleh bayar hutang sampai habis. Kemudian wa'afi marbahum, dan kurniakan kesejahteraan kepada orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Mana-mana orang Islam yang sakit, tolong kurnia kesembuhan, kurniakan kesejahteraan. Kalau dia tak sembuh pun hati dia sihat, hati dia menghadapi dengan tabah, menghadapi dengan sabar, roh dia elok, semayang dia khusyuk, persediaan dia kepada mati tiap-tiap hari dengan bertaubat, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beristighfar. Allah bagi kesejahteraan kepada orang-orang sakit. Wansur juyushahum, dan tolonglah tentera-tentera mereka. Berikan pertolongan kepada tentera-tentera yang membela negara mereka. Kumpulan yang menjadi pembela negara. Kalau hak jenis perang pakai senjata, tentera yang nama askar. Kalau hak jenis duk usaha merawat pesakit, tentera yang bentuk petugas-petugas di hospital, di klinik, bagi pertolongan kepada orang yang bekerja untuk membantu negara. Wasallim ghaibatahum, selamatkan mereka ketika mereka ghaib, tidak ada di tempat mereka, meninggalkan rumah pergi kerja. Selamatkan dia pada tempat kerja, jangan kena sakit wadik rumah pula. Selamatkan mereka ketika mereka meninggalkan rumah untuk keluar berkhidmat kepada negara. Wa fukka asrahum, dan bebaskan orang-orang yang ditawan di kalangan mereka, di kalangan tentera itu. Washfi sudurahum, dan sembuhkan dada-dada mereka. Ada ayat Quran berbunyi wa shifa'un lima fis sudur. Orang sakit dada, tak tangan di dada, baca wa shifa'un lima, ayat 10 dalam surah Yunus. Menyembuhkan penyakit yang ada dalam dada. Sakit jantung kah, sakit paru-paru kah, paru-paru sekat kah. Ada dalam kitab, kalau orang paru-paru nak bagi elok, makan bunga cengkeh. Saya tengok dua orang Tok Guru makan bunga cengkeh. Yang pertama Tok Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh almarhum. Dia makan bunga cengkeh macam budak-budak makan coklat. Hari-hari makan. Dia abang makan sehari dalam 9 kuntum, 7 kuntum. Makan satu, duk lama makan pula. Tapi jangan banyak sangat, dia panas. Salah satu kelebihan dia, bagus untuk paru-paru. Yang kedua, almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, seorang ulama besar di Tanah Suci Mekah. Dia makan, nyam-nyam, dia bagi ke orang. Saya pun tanya Tok Guru Haji Hashim almarhum, Tok Guru ambil mana ni baca makan bunga cengkeh, berhari makan. Dia pun sebut antara kelebihan dia, salah satunya untuk paru-paru. Dia kata dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, saya sebut nama kitab supaya orang yang reti baca kitab boleh rujuk dalam kitab tu. Kitab tu 2 jilid. Saya ada kitab tu, patah mana tu cari tak jumpa. Banyak sangat kitab duk pindah hantar-hantar cari tak jumpa. Ada satu jilid sikit tu pergi mana tu. Jadi salah satu yang bagus untuk paru-paru ialah bunga cengkeh. Nanti kita bincang bab bunga cengkeh, kita baca matan kitab tu supaya kita tahu macam mana boleh guna kot tu tahu. Washfi sudurahum,
sembuhkan dada mereka, penyakit dalam dada. Kalau ayat Quran, wa yashfi sudur qaumin mu'minin, satu ayat, wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh kepada segala penyakit yang ada dalam dada, sembuhkan dada mereka. Wa adhhib ghaidha qulubihim, dan jauhi dengki daripada hati mereka, buang sifat buruk, sifat dengki, sifat kemarahan. Azhib ghaidh, marah. Kalau depa tu jenis pongoi, cepat marah, cepat melenting, buang perasaan itu daripada diri mereka. Kita pun kalau tak beramai, kadang-kadang kita cepat marah, silap sikit kerja nak marah kat orang. Ada orang ulama kata kalau nak selamat daripada cepat pongah marah, banyakkan qiyamul lail, banyakkan sembahyang tahajud. Mudah-mudahan kita dapat kawal perasaan marah kita daripada cepat melenting. Dan ada doa Nabi SAW ajak kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma adhib ghaidha qalbi, ya Allah hilangkan perasaan marah daripada hatiku, wa ajirni min mudillatil fitan, dan lindungiku daripada segala fitnah yang menyesatkan. Doa ni kalau tak silap ada dalam kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Imam Suyuti rahimahullah. Kalau Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf rahimahullah, dia suruh baca sehari 7 kali di waktu pagi, sebelum subuh atau lepas subuh. Baca sehari 7 kali doa itu, mudah-mudahan kita tak cepat pongah melenting. Ada saya tulis doa itu dalam kitab saya yang bertajuk 10 amalan penenang jiwa, ada situ. Wa azhib ghaidha qulubihim, hilangkan perasaan cepat marah, suka marah dalam hati mereka. Wa alif bainahum, dan satukan antara mereka, jangan bagi pecah belah. Waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah, dan jadikan dalam hati mereka keimanan dan kebijaksanaan. Wasabbituhum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan tetapkan mereka di atas agama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa auzi'hum an yufu bi'ahdika alladhi 'ahadtahum alaih, dan kurniakan mereka, menjadikan mereka dapat menunaikan janji mereka terhadap engkau. Engkau janji dengan mereka, mereka janji dengan engkau, kita berjanji dengan Allah tiap-tiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam doa iftitah, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah Tuhan semesta alam. Jangan kita buat kerana mengampu sana wa ampu sini, kerana orang duk ampu orang. Buat untuk kebaikan agama dan kebaikan umat Islam, untuk kebaikan umat manusia mengikut panduan Nabi SAW. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim, dan tolong mereka dalam menghadapi musuhmu dan musuh mereka. Ilahal haqqa, wahai Allah Tuhan yang maha benar. Waj'alna minhum, dan jadikan kami di kalangan mereka. Tak habis lagi, sikit lagi, 2-3 baris lagi. Allahumma ja'alhum amirina bil ma'ruf, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, jadikan mereka orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Fa'ilina bih, di samping melakukan kebaikan. Jangan suruh saja tak buat. Suruh orang sembahyang, dia tuang tak sembahyang. Suruh orang jauhi rasuah, dia terima rasuah. Jangan. Suruh dan buat benda yang dia suruh itu. Jadikan mereka orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menghayati atau melakukan kebaikan itu. Nahina 'anil munkari mujtanibina lah, melarang daripada kemungkaran serta menjauhi kemungkaran. Larang satu, dia sendiri tak buat benda dia larang. 2. Almarhum Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi rahimahullah, seorang khatib yang terkenal di Masjid Azhar, yang hebat di Masjid Azhar. Dia keturunan Sayyidina Umar katanya, wallahu alam radhiyallahu anhu. Dia ni hafal Quran.
Dia mimpi jumpa Nabi SAW. Rasulullah tanya dia, ada berapa kali negara Mesir disebut dalam Quran? Dia jawab 5 kali. Satu-satu ayat dia baca. Dia ni kalau baca khutbah di Masjid Azhar tiap-tiap minggu, di antara doa yang dia baca dalam khutbah yang kedua, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ataupun bacaan cara yang kedua dia baca, Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Apa maksud doa itu? Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebenaran itu sejelas-jelasnya dan jadikan kami orang yang menghayati kebenaran, orang-orang yang mengikuti kebenaran. Fanattabi'ah ataupun warzuqna tiba'ah, dan kurniakan kepada kami orang yang dapat mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kami kebatilan itu sejelas-jelasnya. Warzuqna ijtinabah, dan anugerahkan kepada kami agar kami dapat menjauhi segala kebatilan. Ini di antara doa yang lebih kurang makna tadi. Jadikan mereka orang yang menyuruh kepada ma'ruf, melakukan kebaikan, melarang daripada mungkar, menjauhi kemungkaran. Muhafizina ala hududika, memelihara hudud yang engkau tetapkan. Halal haram mereka jaga. Ini boleh, ini tak boleh, mereka buat boleh, mereka tinggal tak boleh. Daimina ala ta'atik, kekal mereka dalam ketaatan kepada engkau. Mutanasifina mutanasihin, saling bernasihat dengan penuh adil. Allahumma sunhum fi aqwalihim wa af'alihim, ya Allah pelihara mereka pada kata-kata dan perbuatan mereka. Wa barik lahum fi jami'i ahwalihim, dan berkatilah untuk mereka dalam semua keadaan mereka. Kemudian ditutup doa dengan alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya, selawat dan sebagainya. Ini doa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Siapa-siapa yang boleh baca doa, khususnya lepas khatam Quran, doa mustajab. Jangan doa kepada diri sendiri sahaja, jangan doa kepada keluarga adik-beradik dia saja, tapi doa kepada seluruh muslim muslimat, doa kepada pemimpin dan rakyat, doa kepada tentera. Ada doa kita pernah dengar, ringkas dan padat. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantiklah orang yang memimpin kami, orang-orang baik di kalangan kami. Jangan kau lantik orang memimpin kami, orang-orang yang jahat di kalangan kami. Jangan lantik pemimpin yang dia dapat jawatan negara tu boleh kat orang bukan Islam. Contoh mana? Contoh Singapura. Singapura dulu orang Islam ramai, tapi usaha bagi kat orang bukan Islam. Pelah tak balik mai kita dah. Dan orang Islam di sana jadi ditindas dalam pelbagai sudut kerana yang merintah orang bukan Islam. Jadi kita yang diberikan peluang baca doa, jangan doa kat kita saja. Mungkin ada masa lapang kita akan baca pula satu doa lagi yang disusun oleh ulama, doa untuk seluruh umat Nabi SAW. Esok kalau ada masa lapang kita baca yang tu, sebelum kita sambung tajuk perbincangan yang kita cuti saat hari ini. Jadi 7 lebih lah, kita berhenti tadi dulu. Jadi kesimpulan dia, Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita baca doa. Jangan kita doa kat kita seorang, dekat anak bini kita saja, tapi doa kepada muslim muslimat, termasuk doa agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita agar dapat memimpin dengan cara yang baik, membawa rakyat kepada redha Allah, bukan dekat dunia saja. Hak tu yang kita boleh habang pun, kita nak pergi jumpa dia, dia tak kenal kita. Nak pergi duduk bersembang dia tak kenal kita. Kut jauh kita doa.
Macam di Palestin kita nak pergi perang tak boleh. Kita doa jarak dah jauh. Sebab Allah bantu umat Islam di Palestin. Orang kutip derma, kita bagi derma sekupang RM2 untuk ubat-ubat dan selimut dan makanan kepada rakyat Palestin. Dekat nak pergi sana, nak pergi tak boleh, naik kapal terbang tak boleh. Kalau pergi pun kita dekat terbih boleh. Nak pakai senapang kita tak erti. Maka sekurang-kurangnya kita hantar doa kepada umat Islam di Palestin, umat Islam di negara seluruh dunia, termasuk di negara kita, supaya kita duduk dalam keadaan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Yang paling penting sekali, semua kita mengharapkan kejayaan dunia akhirat dan dapat redha Allah sampai masuk syurga. Tidak ada jalan lain melainkan dengan kembali berpegang dengan ajaran Islam sebaik mungkin. Sekadar itu kuliah subuh kita pagi ini. InsyaAllah esok kita sambung sikit lagi tentang ayat yang kita sampai kemarin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.